adalah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Kish, the beauty of football akan membawa kita ke bumi Sepanyol pula pada hari ini. Pada permulaan musim itu kita berbicara sedikit sebanyak tentang bola sepak di Sepanyol, terutamanya yang menyelubungi tiga pasukan utama mereka, Atleti, Barcelona dan juga Real Madrid. Kita ada banyak mempertanyakan tentang isu-isu kontroversi di Barcelona. Rightly so, pada ketika itu nampak sangat tidak jelas apa perancangan yang nak dilakukan oleh Barcelona, dan pada ketika itu juga kita memberikan penghargaan kepada Real Madrid yang dalam dua musim kebelakangan ini memang sangat memang sangat konsisten dan menunjukkan yang mereka terus-terusan menjadi European powerhouse. Tetapi 4 bulan memasuki musim baru, keadaan berubah 180 darjah. Yang mana Barcelona ketika ini sedang meniti puncak-puncak kejayaan kecil mereka, dan juga Real Madrid 3 perlawanan terakhir di Santiago Bernabeu bolos 9 gol, satu perkara yang sangat jarang untuk kita dapat daripada Real Madrid. Dan ini adalah the beauty of football, seperti yang aku cakapkan tadi. Kita hanya boleh meneka, kita boleh menjangkakan, tetapi tak semestinya akan menjadi satu perkara yang nyata. Perkara yang nyata ni, kalau hang predict awal musim akan jadi hujung musim ni, hanya boleh terjadi di Liga Maldives. Liga Maldives, okey? Jadi di Liga Maldives. Sabar. Jadi apakah yang sebenarnya berlaku di Real Madrid? Ini yang aku nak cakapkan dengan hang pada hari ini. Real Madrid, klub yang bak kata orang berada dalam krisis. Dia macam ni, krisis ni, definisi krisis ni berbeza untuk satu klub dan satu klub lainnya. Dan satu klub yang lain. Berbeza untuk satu liga dan satu liga yang lain. Untuk klub-klub seperti Real Madrid, hang kalah 2 game pun. Hang kalah satu game pun. Hang kalah satu game pun. Satu home game dah boleh jadi crisis mode. Dan sekarang ini betul-betul dilihat sebagai crisis mode. Carlo Ancelotti sendiri memberikan gambaran bahawa ada masalah yang harus diselesaikan, walaupun dia kekal optimis. Dia mengatakan bahawa we will solve this problem, tapi ada permasalahan yang harus diselesaikan. Permasalahan ni bagi aku, Faiz, ini pandangan aku, ada 2 elemen. Satu adalah ketiadaan seorang metronom di bahagian tengah. Tak ada metronom. Good point. Dalam pasukan Real Madrid ni. There is no longer a metronom. Toni Kroos was the metronom untuk bertahun-tahun. Dan sekarang ini mereka dah kehilangan seorang metronom. Hang boleh lihat impak ketiadaan metronom kepada even Manchester City. Oh ya. Ketiadaan Rodri. Pun sama juga, krisis juga tu. Ketiadaan Rodri, betapa besar impak terhadap pasukan. It's the same with Real Madrid. No metronom, dan mereka tidak menggantikan Toni Kroos pada musim panas lepas. Masalah kedua adalah masalah posisi Kylian Mbappe. Ya. Aku tak tahu kalau hang ada tengok klip Thierry Henry di CBS Golazo. Okay. Bercerita tentang aku ada. Tentang Kylian Mbappe dan juga Jude Bellingham. Bagaimana dia mengatakan bahawa seorang number 9 has to always stretch the lines, has to always mematahkan garisan defensif pasukan lawan untuk memastikan sentiasa ada option untuk hantaran-hantaran lolos cuba dilakukan. Tetapi dalam perbincangan tersebut, Thierry Henry memetik banyak visual example. Dia tunjuk ni banyak klip, banyak visual example. Korang kalau nak tengok klip tu, tengok kat Twitter. In all those visual examples, ia menunjukkan bahawa Kylian Mbappe terlalu ke bawah dan Jude Bellingham yang seringkali melakukan larian-larian ke depan. Oh, okey. Dan dia mengatakan ini perbezaan. This was why Jude Bellingham season lepas skor banyak. Sebab dia ada the willingness, the desire and the drive to sentiasa bergerak, sentiasa mencari ruang, sentiasa break the lines. Setuju. Tetapi Kylian Mbappe ni seolah-olah sangat kekok, dan ada 2 faktor. Kita sedia maklum, Lucho sendiri pernah cakap bahawa Kylian Mbappe is not the hardest working striker. Dan yang kedua, Kylian Mbappe sebelum ini beraksi di bahagian sayap kiri. Dan sekarang ni ada proses asimilasi yang harus dilakukan. Sebab di sayap kiri, ada mungkin winger terbaik dunia pada ketika ini, in the form of Vinicius Junior. You are not going to take that spot away from him. Dan 2 faktor ini menjadikan Real Madrid berada dalam satu fasa di mana ada kecelaruan identiti. Ada sebab ketiga yang ramai petik
beberapa masalah kecederaan di bahagian belakang. Tapi bagi aku, Real Madrid has always dealt with injury problems well. Cuma sekarang, bila tak ada metronom dan ada seorang penyerang di bahagian hadapan yang tidaklah terlalu bagus dalam elemen link up, yang tidaklah terlalu bagus dalam elemen hold up, dalam breaking the lines, ada satu kecelaruan identiti. Well said, well said. Itu adalah poin utama yang kita nak bincangkan, dan hang telah merungkaikan dengan sangat baik di situ adalah betapa kecelaruan posisi di antara dua mungkin pemain terbaik dunia yang boleh mengisi satu posisi tersebut, iaitu Kylian Mbappe dan juga Vinicius Junior. Dan juga kita lihat Apa yang hang akan lakukan? Aku banyak fikir pasal benda ni. How do you fix that problem up front? Kalau aku still akan mainkan kedua-duanya. Tapi aku akan mainkan Mbappe still lagi di nombor 9. Just Bellingham di belakang dia. Dan bukannya Bellingham di kanan. Aku still lagi akan letak Rodrigo di kanan to restore the balance. Selama ni Rodrigo bukanlah seorang yang sangat menyelah, yang gol dan assist dia setinggi Vinicius ataupun setinggi Bellingham dalam musim lalu, tapi dia sentiasa ada untuk melakukan kerja-kerja penyeimbangan pasukan. Membuatkan pasukan lebih seimbang. Mungkin aku akan try macam tu. Di awal musim, ketika Ancelotti melakukan perkara yang sebegitu pun, keputusan masih lagi datang memihak kepada dia. Jadi mungkin selepas, kalau hang perasan selepas Bellingham injured dalam beberapa minggu, selepas kembalinya Bellingham, dia agak sedikit memaksa untuk kesemua pemain-pemain terbaik dia ni ada dalam kesebelasan utama dalam satu masa. Jadi itu mungkin satu permasalahan. Kita tinggalkan dulu permasalahan posisi di antara Mbappe dan juga Vini Junior. Kita review masalah-masalah lain. Di peringkat penjaga gol, kita tahu Courtois tak banyak bermain dalam musim ini kerana kecederaan. With all due respect to Lunin adalah salah satu penjaga gol yang ataupun salah satu pemain yang paling penting dalam usaha untuk membawa Real Madrid ke final Champions League musim lalu. Kalau masih ingat, ada banyak tindakan-tindakan menyelamat dia di peringkat kalah mati yang membuatkan semua orang pada ketika itu, walaupun Courtois sudah pun fit untuk main di final, semua orang nak tengok Lunin main di final sebab everybody think he deserves it, sebab dia yang antara yang membawa ke sana. Salah satu perkara yang paling disesalkan oleh Florentino Perez ataupun oleh peminat-peminat ataupun mungkin oleh Ancelotti sendiri adalah kegagalan Perez untuk membawa seorang experienced centre back untuk masuk menggantikan Nacho. Nacho Fernandez yang meninggalkan kelab itu salah satu untuk ke Timur Tengah. Itu adalah satu perkara yang sangat disesali kerana mereka mengejar Leni Yoro. Tapi kalah dengan siapa tu? Tetapi Omar Berada FC yang membawa masuk Leni Yoro. The most expensive teenager, brother. Hey, brother, come on. We take wins where we can get it, brother. Lepas tu, David Alaba pula dah lebih daripada setahun silent. Kita pun tak tahu David Alaba dengan umur dia yang dah masuk 32 tahun, adakah dia akan kembali ataupun tidak, sekarang ini menjadi tanda tanya. Jadi beban ini dibawa oleh hanya dua pemain, iaitu Anthony Rudiger dan juga pasangan dia Eden Militao. Yang aku tengok dah kesian dah, muka pun dah penat dah diorang ni main. Dia pun tak boleh harapkan Jesus Vallejo sebagai centre back keempat ataupun kelima pasukan. Jadi di belakang itu sangat lightweight. Very lightweight. Dan dia tidak membantu kerana dalam sebulan setengah yang lepas, pemenang Euro dan pemenang Champions League Dani Carvajal kena ACL pula. Jadi belakang bukan Real Madrid yang sebenar di peringkat defensif. Masuk pula ke bahagian tengah. Jadi bahagian tengah ni tadi anda sebut satu perkara yang sangat penting dalam kita tengok krisis Real Madrid ni dalam perspektif yang lebih luas, iaitu ketiadaan Toni Kroos. Apa yang dilakukan adalah dulu dia banyak main 4 flat di tengah. Di kanan sekali tu ada Valverde. Dia menggunakan power dan strength Valverde untuk drive forward, untuk bantu, untuk balik dalam transisi daripada attacking ke defensif, daripada defensif ke attacking. He's perfect for that role. Tetapi cubaan untuk mengubah Valverde bermain seperti Kroos sekarang ni sangat tidak menjadi. Dia kelihatan awkward, kekok bila dia berada dengan Modric. Kalau sebelum ni Kroos berada dengan Modric, kita boleh nampak almost telepathic
connection mereka. Aku tak tahu, mungkin perlukan lebih masa untuk Valverde menyesuaikan diri dengan role baru dia ni. Tapi setakat ini masih lagi kurang menjadi. Nombor tiga. Yang ini aku rasa peminat Real Madrid yang tengok pasukan ini week in week out akan tahu perkara ini. Tahu apa? Kekurangan creator. Tidak adanya creator. Yang semua yang ada ni adalah phenomenal finishers. Vinicius Junior, Mbappe, Bellingham, one of top scorers musim lalu, Rodrigo sendiri. These are all Diorang perfect sebenarnya finishers. merindui Benzema. Yeah. Not Benzema the goal scorer, Benzema the creator. Benzema the creator. Ya. Dan ini sangat dikecewakan oleh peminat Real Madrid sehingga mereka tertanya-tanya. Mereka ada one of the best teenage creators the Europe ever seen in 2023 and 2022, iaitu Arda Güler. Tidak banyak pemain. Mereka juga ada Endrick, tapi tidak banyak pemain. Mereka ada Brahim Diaz yang baru ni kan dia kalah lawan AC Milan. Brahim Diaz pernah di AC Milan dan melakukan lebih daripada 100 penampilan dengan AC Milan. He's more than ready to play for Real Madrid. Setiap kali diberi bermain pada musim lalu, sangat baik permainan dia. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin kesalahan itu hang boleh letakkan ke Florentino Perez. Dan ada beberapa perkara juga mungkin hang boleh letakkan kepada Carlo Ancelotti. Yeah. Jadi kedua-duanya adalah suspek yang setara dalam krisis Real Madrid pada ketika ini, Kish. Cuma the one thing yang membuatkan aku ada sedikit keyakinan adalah bahawa Satu sebab daripada Real Madrid lah. satu ada dalam DNA kan. Tetapi yang sangat penting bagi aku adalah elemen Don Carlo. Carlo Ancelotti bukanlah jurulatih seperti Thomas Tuchel yang ada satu prinsip ataupun satu gaya permainan, dan kalau pemain tak nak ikut gaya permainan itu dan throw tantrum, marah, kena salin squad, tak. Carlo Ancelotti adalah problem solver mungkin antara yang terbaik pernah bola sepak saksikan. Mungkin antara yang terbaik pernah disaksikan dalam sejarah bola sepak. Hampir tengok corak permainan semua pasukan dia, semua berbeza, Faiz. Semua berbeza. Tak ada satu identiti ketara yang dibawa dari satu pasukan ke satu pasukan, tak. Most of it is different. Dia hanya masuk, lihat ramuan yang sedia ada dan cuba mencari komposisi terbaik berdasarkan ramuan yang sedia ada. Sekarang ni permasalahan Real Madrid adalah masalah ramuan. Ada beberapa ramuan yang tak ada kan. Experience centre back tak ada. Metronom tak ada. Creator tak ada. Ada beberapa gandengan yang agak kekok. Vinicius, Mbappe, Valverde, Modric. Sangat kekok. Dan ini menyajikan satu masalah. Komposisi dah lari. Dan sekarang solusi yang dipakai musim lepas, musim sebelum itu dah tak boleh pakai dah. Sebab komposisi dah lari. So sekarang ni tugas Carlo adalah untuk mencari solusi terbaru berdasarkan komposisi terbaru. Dan setakat ini aku masih ada keyakinan yang Don Carlo akan boleh mencari komposisi Kalau tersebut. ada seorang jurulatih yang Real Madrid perlukan untuk mengeluarkan mereka daripada situasi ini, aku setuju dengan hang, ia adalah Don Carlo. Don Carlo. So kita tengoklah apa yang akan jadi di Real Madrid dalam beberapa. Hang tengok lawan AC Milan tu. Aku tengok highlights je. Aku tengok highlights juga. Tijani Reinders. Morata.